azam masih ada, fikrah masih ada, fikir. Untuk apa dia? Maklumat kena cari banyak, kena mengaji banyak. Itu. Macam mana pun, kita sebut ni baru dasar. Apa dia? Usul besar kita dalam berakidah, membenarkan bahawasanya Allah lah satu-satunya Tuhan dan tak ada sukses kehidupan kita melainkan dengan ikut ajaran Nabi SAW. Baik. Jadi fokus kita nak sebut ialah tentang sifat 20 tu. Ada tak Nabi ajar Allah wujud kita bakwa mukhalafah lil wadis? Ada? Memang tak ada. Macam mana? Ada tak Nabi ajar nak belajar tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ada? Tak ada juga. Waktu hang tauhid ni belajarlah rukun iman. Rukun iman beriman dengan Allah Taala, beriman dengan Rasul, dengan malaikat. Ada? Belakang mau disebut tu. Awal-awal dia kata apa? La ilaha illallah. Itu lah. Tak syarah panjang. Rasulullah memang tak syarah panjang. Dia syarah lagi. Anak hang ngaji tauhid. Ada. Tauhid pun tak pernah ada istilah zaman Nabi. Begitu juga Nabi ada ajak hampa kena ngaji fiqh. Ada Nabi sebut itu. Tak ada. Hampa kena ngaji tasawuf. Ada. Hampa kena ngaji tafsir. Ada Nabi sebut itu. Tak ada. Zaman Nabi cara belajar dia lain. Pasal apa? Dia orang Arab, dia faham Arab dan memang turun ayat Quran Rasulullah hurai. Ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan dia. Jadi zaman tu Arab, tak perlu belajar bahasa Arab, tak perlu belajar nahwu, sorof, balaghah. Pasal apa? Semua all in one. Datang Al-Quran, la ilaha illallah. Ada nahwu itu? Ada balaghah itu? Ada. Tauhid ada itu? Fiqh ada itu? Tasawuf ada itu? Semua ada. Dan benda tu Rasulullah di sebelah mulut dia tak pernah hurai satu-satu. Pasal apa? Zaman tu ialah zaman orang boleh faham directly daripada Quran. Tapi mai belakang, adakah ilmu manusia sama macam zaman Rasulullah? Tak. Terpaksa dihurai. Satu ulama hurai. Dan huraian sifat 20 tu sebenarnya adalah semata-mata nak menghuraikan la ilaha illallah. Tengok macam mana ulama hurai. Yang sepatutnya itu yang kita kena belajar. Tapi lah ni yang tu pengetahuan yang seolah-olah dimomokkan. Istilah momok ni maksudnya difobiakan, ditakutkan. Lagi apa nak sebut bahkan ada yang disesat dan dibida'ahkan. Geng-geng tu geng Pak Wahab lah ni. Hampa tak apa faham Pak Wahab tu tanya lagi. Pasal kita memang ada ruang bertanya lagi tu. Okey. Pertama, macam mana boleh faham sifat 20? Cuba tengok. Bila sebut la ilaha illallah, apa maksud ayat tadi? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu terjemah yang sepatutnya disebutlah. Baik, tiada Tuhan disembah dengan sebenar. Jadi apa maksudnya? Tuhan disembah dengan sebenar. Tak ada yang macam tu melainkan Allah. Baik, bila sebut Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kalau bahasa Arab disebut la ilah. Perkataannya ialah ilah. Ilah tu yang ulama nak hurai nanti boleh ambil sifat 20. Okey tak? Apa maksud ilah? Terjemah mudah Tuhan. Tapi bahasa Arab ilah tak dikatakan Tuhan semata-mata Tuhan. Ilah dalam bahasa Arab dia mesti kullu ma'bud bihaq. Setiap yang disembah dengan sebenar baru panggil ilah. Kalau patung, berhala, matahari, bulan, tu tak dipanggil ilah. Pasal apa? Dia bukan Tuhan sebenar. Tu manusia yang sangka dan anggap sebagai Tuhan. Nabi Isa bukan anak Tuhan, disangka saja sebagai anak Tuhan dan mereka telah silap sangka. Itu Tuhan sebenar ni apa? Tuhan sebenar dia tak dapat tidak mesti ada ciri dan kriteria. Jadi bila sebut la ilah, maksudnya tiada Tuhan disembah dengan sebenar. Atas syarah ulama saya sebut sekali lalu nanti dengan nikah, cuma tak perasan kot pasal tak fokus. Okey, nak fokus. Apa ciri Tuhan sembah dengan sebenar? Ada dua syarahan ulama. Pertama, bila sebut Tuhan sembah sebenar, pertama, untuk jadi Tuhan, mesti Tuhan ni tak hajat pada sesuatu. Tuhan mesti tak hajat pada sesuatu. Tuhan berhajat je. Kalau berhajat apa? Makhluk. Okey, siap. Yang ni kalau tak syarah panjang pun, tabut macam tu pun, semua orang akan menerima prinsip dan konsep itu. Siap. Satu. Itu ciri pertama. Dia ada dua ciri besar. Dia tak hajat pada satu. Yang kedua, mesti semua makhluk berhajat pada dia. Semua makhluk mesti berhajat pada dia.
Kalau ada makhluk yang tak hajat pada dia, Tuhan yang dia. Dan semua makhluk mesti hajat pada dia. Dan dia seorang. Baik. Di atas dua ciri besar tu, bagi huraian, perinci tak? Apa yang sepatutnya supaya Tuhan ni dia mesti ciri yang dan kriteria yang mesti ada pada dia. Supaya bila kita sebut la ilah, tiadalah ilah. Ya, ilah tu Tuhan disembahkan sebenar. Tuhan sembah sebenar ni mesti dua kriteria besar dia. Apa dia? Tak hajat pada satu dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Kita ambil yang pertama dulu. Dia mesti tak hajat pada satu. Apa yang menyebabkan Tuhan dia tak hajat pada satu? Mesti ada ciri kat dia. Kita tak payah tengok ayat Quran pun tak apa. Akal boleh fikir lah. Mesti istilahnya sempurna. Apa ciri kesempurnaan? Untuk dia baru layak jadi Tuhan. Pertama apa? Mestilah dia ada dulu. Dia tak ada, mesti dia wujud dulu. Mesti dia ada dulu. Kalau tak ada benda Kalau tak ada, mesti ada sesuatu mengadakan dia. Jadi sempurnakah dia kalau dia pun tak ada? Jadi tak dapat tidak untuk Tuhan, untuk dia tak hajat pada satu. Memang dia ada lah. Kita ada tak? Kita ni ada tak? Ada? Okey, sikit soal. Adanya kita dengan ada Tuhan, mana sepatutnya mesti lebih ada? Kenapa pula? Pasal kita ada tak? Kita ada tak? Kalau kita ada, yang mengadakan kita mesti ada. Memangnya. Walaupun kita tak pernah tengok. Macam mana boleh tahu? Kau tak pandai kita nak ada kalau tak ada yang mengadakan kita. Mesti ada tu dulu. Walaupun kita tak pernah nampak dia. Adanya kita mendalilkan adanya yang mengadakan kita. Mesti punya. Siapa tak terima tu bodoh nak mampu. Tu belajar sifat 20 ni istilahnya belajar common knowledge. Common sense. Dari segi kaedah berfikir supaya kita ada sensitivity, kefahaman dalam bab Tuhan yang sangat asas. Pasal kita ada, mestilah yang mengadakan kita ada. Baik. Macam mana yang mengadakan kita tu boleh ada? Adakah dia pun asal tak ada macam kita dulu tak ada, lepas tu kita ada? Takkan macam itulah. Kenapa? Kalau dia tak ada, lepas tu dia ada, berarti ada yang mengadakan dia. Sama ada dia adakan dia, ataupun sesuatu lain yang mengadakan dia. Tak mungkin kelakar tu. Panjang ni kena belajar panjang lah. Atas prinsip yang kita setelah itikadkan ada Allah Ta'ala, apa? Mesti dia memang ada yang sedia. Dia bukan daripada tak ada kepada ada. Dia memang ada, sedia ada, tentu ada. Bukan ada sesuatu buat dia. Begitu juga, bukan dia mula tak ada, lepas tu dia ada, yang tiba-tiba dia ada. Merepet. Untuk apa? Memang ada lah. Dia bukan daripada tak ada kepada ada. Memang ada, sedia ada. Mesti macam tu. Siapa-siapa tak boleh terima kenyataan tu, bodoh. Di mana bodoh dia? Panjang tu. Macam mana pun, kalau fikir sekali lalu. Untuk kalau tak memang sedia ada, macam mana dia ada? Tapi mesti ada. Mesti ada, pasal kita ada. Mesti ada yang mengadakan kita. Pasal kita dulu ada tak? Dulu tu 100 tahun dulu ada tak? Jangan tampak saya tak ada. Untuk macam mana kita boleh ada? Kita ada yang dulu kita tak ada. Jadi mesti yang mewujudkan kita, yang sebelum kita ni pun, siapa asal usul kita? Kita mesti Nabi Adam je, atau maklumat yang kita sedia faham. Kalau tak pun, kalau tak faham ke Nabi Adam, kita dulu tak ada, tapi ada. Mesti yang mengada, mesti ada. Okey, dia tu macam mana? Tak mungkin dia pun ada yang mengada. Pasal bila ada yang mengadakan dia, berarti dia tak sempurna, ada berhajat pada sesuatu. Macam mana supaya tak hajat pada sesuatu? Memang dia ada, sedia ada. Kidam. Itu yang kidam. Bila dah kidam, selagi kita lalu ayat Quran sekali lalu nak menunjukkan sifat 20 ni bukan saja sabit dengan akal, bahkan rujuk Quran, dalam Quran semua dah. Cuma diajar oleh ulama sifat 20 ni berdasarkan common sense, berdasarkan daripada syarahan apa? La ilaha illallah. Pasal setiap orang yang mengucap kalimah syahadah ni, tengok saya nak syahadah sampai habis lagi 20 tu, memang common sense pun boleh mengiktiraf lah sifat 20. Siapa tolak sifat 20 ni boleh bahasa gini, bangang terlajak.
Okey, kita baru 2. Ada 18 lagi nak carry on. Sikit lah saya nak tentu. Lagi hampa boleh jalan dia. Tengok. Dah kidam. Agak-agak dia mati tak? Kenapa? Itu dah hafal. Bagi akal sikit. Dengan hujah. Kenapa? Kalau dia mati maksudnya dia tak sempurna. Pasal ada yang boleh matikan dia. Sikit lagi soal. Kan dia sedia tadi tak? Siapa matikan dia? Dia ada pun memang sedia ada. Siapa nak matikan dia? Siapa nak matikan dia? Takkan dia matikan dia? Awak kelakar bodoh gitu. Tak ada, memang bahasanya bodoh gila ni. Siapa yang akan matikan dia? Mana ada, dia tak hajat pada sesuatu. Dia ada pun bukan ada dia berhajat pada siapa untuk mengadakan dia. Dia memang sedia ada. Dia yang sedia. Setiap yang kidam mesti bakok. Siap. Serupa dia dengan kita. Kalau dia serupa dengan kita, kita makan minum tak? Kita makan minum, Tuhan pun makan minum. Yang buat kelakar itu, mesti dia tak serupa dengan kita. Mukhalafah lil hadis. Prinsip mudah lah. Kita ada anak bini tak? Ada anak bini. Tuhan pun ada anak bini. Yang buat kelakar. Kalau ada anak bini, maksudnya dia berhajat. Tak mungkin. Mesti mukhalafah lil hadis. Ya. Untuk agak-agak, dia berhajat tak pada sesuatu? Tadi prinsip asas saja kan. Ni atas syarahan. Bilang satu. Qiyam bi nafsi. Berdiri sendiri. Apa maksud diri sendiri? Tak hajat pada satu. Tak hajat pada apa? Tak hajat pada benda. Apa benda pun dia bukan hajat. Dia buat malaikat. Pasal malaikat nak bagi release tension, dia buat kerja banyak. Siapa yang tikau itu bodoh. Allah Ta'ala buat malaikat bukan dia datang membantu dia buat kerja. Tidak. Allah Ta'ala perlu bantuan. Kalau perlu bantuan bukan Tuhan lah. Makhluk lah tu. Tak sempurna. Mesti Tuhan ni so perfect. Pasal dia la ilaha illahu. Jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Memang dia sebenar Tuhan. Yang mesti ada kriteria kesempurnaan pada dia. Antara kesempurnaan dia tak hajat pada sesuatu. Perlu malaikat, perlu bantuan. Tak betul. Untuk kalau kata orang tanya, untuk buat malaikat buat apa? Boleh jawab. Dasar mesti pegang ini. Mesti dia buat bukan atas dasar berhajat. Untuk dia buat apa? Ayat mudahnya dia nak buat. Nak kata apa? Dia nak buat. Biar dia buat. Bukan dia buat itu berarti dia berhajat. Tidak. Sikit lagi. Isu-isu yang sama juga. Allah Ta'ala boleh buat setiap apa sekelip mata? Boleh? Alam ni pun dia boleh buat sekelip mata? Boleh? Okey, sedikit fakta yang rasanya sedia maklum kat kita. Dia buat alam ni berapa hari? 6 waktu. Waktu ataupun ayam. Kalau bahasa Arab, sitati ayam. Memang fakta pada Quran tu. Adakah Allah Ta'ala berhajat pada waktu dan masa? Untuk buat apa dia buat masa? Mesti dasarnya dia buatlah. Dia nak buat, dia buatlah. Tapi bukan buat atas berhajat. Berhajat kalau tak betul. Siapa faham berhajat, bodoh. Mestinya. Bodoh tu mesti bodoh. Pasal memang pegang dalam bab ketuhanan. Macam mana dia boleh anggap Tuhan yang Tuhan ni hebat tapi bodoh dari sisi sudut berhajat pada masa, berhajat pada sabab, perlu kepada time untuk melaksanakan satu. Sedangkan ayat yang sama ada dalam Quran, idza arada syai'an ay yaqula lahu awak tak kun fayakun aja. Awak PC tadi ayam. Faham tak tanya soalan tu? Kenapa tak buat terus saja tapi dia buat si teti ayam? Prinsip mesti pegang. Apa dia? Mesti tak hajat pada sesuatu. Untuk buat apa dia buat si teti ayam? Mesti something there. Habis-habis tak kerti, wallahualam. Tapi dia tak hajat pada sesuatu. Dan dia tak hajat pada 6 hari. Walaupun dia pakai 6 hari. Dia tak perlu pada malaikat. Walaupun dia buat malaikat. Pasal apa? Pasal dia yang buat malaikat. Dia yang urus malaikat. Dia buat si teti ayam. Dia yang buat hari. Dia yang buat waktu. Takkan dia berhajat pada waktu. Sedangkan dia kun fayakun. Itu menunjukkan dia tak berhajat. Untuk pasal apa? Dia buat dengan 6 hari. Habis-habis tak kerti syarah mesti macam ni. Must be something there. I don't know about that. But surely Allah Ta'ala must be perfect. Qiyam bi nafsi. Itu kalau cara mudah nak bagi rilis. Syarah macam mana? Senang je. Allah Ta'ala buat tu nak mengajar prinsip supaya kita berfikir. Walaupun dia boleh buat kun fayakun. Tapi dia buat dalam 6 masa. Mengajar kita. Dia yang hebat pun. Dia buat dengan bersistem, berperaturan,
dan mengajar kita cara mengurus dan mentadbir. Itu ya. Nak mengajar kita buat sesuatu. Walaupun hang pandai hang cakap antara, buat sesuatu dengan bersistem dan bersabab. Dia nak mengajar alam, dia nak buat ni bersabab. Walaupun dia tak perlu sabab. Pasal dia kun fayakun. Tapi dia tak buat dengan kun fayakun. Dia buat dengan 6 hari. Tapi dia tak hajat pada hari. Pasal dia kun fayakun. Tapi dia tak buat dengan kun fayakun. Dia boleh buat Nabi Adam dengan kun fayakun. Tapi dia tak suruh begitu. Dia suruh pergi ambil tanah. Asalnya parti lumpur. Lepas tu jadi tanah liat. Lepas tu rupa buat bentuk. Lepas tu berkering kan dia. Min sol-sol, syarah panjang tu kalau dalam tafsir tu. Allah Ta'ala boleh buat kun fayakun. Tapi dia tak buat macam tu. Dia buat macam mana? Proses. With proses. Sikit. Allah Ta'ala berhajat pada proses. Tak. Qiyam bi nafsi. Mesti qiyam bi nafsi. Siap. Berapa Tuhan? Kalau 2 okey tak? Dah hafal bagus. Tapi kita bukan suruh hafal ni. Saya tanya tu supaya fikir. Supaya kita tak fikir lah, fikir. Pasal benda dah kita bagus dah. Memang Allah Ta'ala satu. Memang dah lama dah kita kat beranak-beranak pun Allah Ta'ala satu. Siap, cantik. Tapi kenapa mesti dia satu? Gaduh. Macam mana pun kita bicara ni tak mana. Kita bicara tak mesti tak hajat pada satu. Qiyam bi nafsi. Bab satu dia bukan masalah tak berhajat. Dia bab ciri kedua ni. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Atas sifat 20 tu yang dah kita sebut wujud, kitab, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi. Wadaniyah dia tak masuk dalam bab ciri pertama. Tak berhajat pada satu. Dia akan masuk dalam ciri kedua. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Okey. Apa lagi ciri yang mesti supaya dia tak hajat pada satu? Mesti dia tunggal. Tak. Itu supaya makhluk semua berhajat pada dia. Mesti dia mendengar, melihat, berkata-kata. Kalau sekali lalu sebut 3 kali. Kenapa? Kalau dia tak dengar, dia berhajat pada sesuatu mendengar dengan dia. Tengok, dia berhajat pada sesuatu. Untuk supaya dia tak hajat macam mana? Mesti dia mendengar. Kalau dia tak melihat, ada sesuatu yang akan beri dia lihat. Dia akan berhajat pada sesuatu. Supaya dia tak hajat pada sesuatu, dia melihat. Kalau dia tak boleh berkata-kata, dia nak bagi perintah, dia pun perlu pada sesuatu untuk beritahu. Dia tak boleh maklumkan sendiri. Subhanallah. Berhajat pada sesuatu. Masih sama basar kalam. Bila dah sama basar kalam, semestinya sami'an, basiran, mutakaliman. Kalau kira tu wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi. Sama basar kalam, sami'an, basiran, mutakaliman. Berapa? 11. 11 satu. Siap. Masuk ciri kedua. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Apa ciri Tuhan mesti supaya semua makhluk hajat pada dia? Mesti satu. Kalau 2, nanti ada tim A, tim B. Tuhan pun ada tim A, tim B ke? Yang buat kelakar. Habis itu, memang betul ke Tuhan ni satu? Tak boleh tanggung 2 ke? Biasa nampak ke satu? Boleh nampak dengan mata kepala, dengan akal. Bukan mata kepala silap sebut. Boleh nampak dengan akal. Apa bukti Allah Ta'ala satu? Yang tu yang kita nak kena mantap tu. Kalau Tuhan 2 macam mana? Sebelum macam mana tu? Macam ni tu. Anta ada berapa dalam dunia? Satu je kan? Bukan ada 7 orang. Dia orang duk kata macam tu lah. Ada 7 orang serupa ya. Serupa muka ya. Tapi nama anta apa? Shimir. Dalam dunia memang Shimir ni seorang ni ya. Ada Shimir lagi tak? Yang kelon-kelon dengan dia ke? Ada kembar tak? Kembar? Dengar saya sebut, kalau kembar keluar satu perut pun mak pak sama kembar. Soal, serupa tak? Setiap orang dalam dunia ni seorang satu lah. Baik, dengar elok. Bila makhluk ni semua satu. Apa faham? Yang membuat ni satu lah. Kalau yang membuat ni Tuhan, yang Tuhan sempurna, dia akan, kalau 2 Tuhan, tahu apa jadi kat alam ni?
Kalau dua Tuhan. Dia tak, bukan siap dan malam. Dia akan jadi dua lah. Pasal dua Tuhan. Ni buat, ni pun buat. Cuba tengok, ada dua saya, dua Syimir, dua Najib. Ada? Najib. Dua Rosmah ada? Mana ada Rosmah satu kan, Najib satu lah. Madek sekok. Madek pun satu lah, betul kan? Pasal apa Madek satu? Ya. Pasal Allah satu. Kalau Tuhan dua, yang kita cerita Tuhan tau. Tuhan maksudnya mesti so perfect. Bila perfect, yang ni boleh buat satu, yang ni pun boleh buat satu. Dia akan jadi apa? Bulan dua, matahari dua, bumi dua. Semua dua. Tapi yang kita nak tengok, apa faham? Siap. Nak syarah tu kena ngaji panjang. Tapi itu dah cukup untuk mendalilkan Tuhan satu. Kita bayang tau, ada berapa? Kalau bayang ada 4, apa maksud? Sumber lampu ada 4. Satu bayang 4. Kalau bayang ada 1, semua ada 1. Tu yang kalau kat kita dunia ni semua 4. Apa faham? Tuhan 4. Kalau alam ni tak ada kita. Dan tak boleh kita nak fikir ada Tuhan tak ada Tuhan. Pasal siapa nak fikir satu, siapa pun tak ada. Tapi kalau tengok satu. Apa faham? Tuhan yang buat satu. Kalau dua, mesti yang super hebat Tuhan tu. Mesti dua. Pasal dua boleh buat. Okey, kalau kita andai macam ni, dua Tuhan. Mesti terdapat tidak kelahi atau pakat. Kalau kelahi, memang alam tak ada. Tak ada ke alam ni? Ada. Bila alam ada, apa maksud? Dua kelahi tak ada. Merepet, bodoh. Okey, siap. Dua berpakat. Berpakat pun bukan pakat tak cukup. Dia cukup tapi pakat. Kalau pakat tak cukup, awal hari tersepak. Bodoh, tak Tuhan. Pasal apa? Dia pun berhajat pada satu, bukan Tuhan. Ini dua yang tak pakat. Bukan dua yang tak kelahi. Tapi bukanlah tak cukup. Tapi pakat. Pakat tu maksudnya tak kelahi. Betul ke dua? Tak, tak jadi alam tak? Pasal apa? Pasal bila yang ni dah buat bumi, hang ni dah tak boleh buat. Kalau boleh buat satu lagi. Tak buat pun. Untuk dah pengepek apa ada dua. Satu. Bila yang ni dah buat, ni tak buat. Bila tak boleh buat, lemah tak? Yang ni lemah, yang ni pun lemah tak? Pasal apa? Sekali yang ni buat langit, yang ni tak boleh buat langit. Dah kau ni buat bumi, tak dah nak buat tu. Walaupun dia boleh buat, tapi tak buat. Pasal apa? Kau ni dah buat. Okey tak dua-dua? Dua-dua pengepek. Buang dua-dua. Untuk apa? Cuma satu. Syarah panjang. Tapi itu cukup. Mesti satu. Betul? Baru semua makhluk ajak dia. Saya ajar hujah akal dulu. Hujah akal. Wadah dia. Dia satu, baru semua makhluk akan ajak dia. Apa lagi supaya semua makhluk mesti ajak dia. Mesti dia hidup. Dia mati siapa? Mesti dia ajak pada orang. Supaya tak ada, dia tak ajak pada satu hal. Makhluk semua ajak dia. Dia hidup. Barulah kita akan berajak pada dia. Kalau dia mati, siapa nak ajak orang mati? Tuhan mati yang buat kelakar. Jadi supaya makhluk boleh berajak pada dia, mestilah Tuhan ni hidup. Ada ilmu tak? Siapa nak orang jahil? Kuasa. Lemah, siapa nak Tuhan lemah? Apa pun tak boleh buat? Ada kehendak. Surely mesti ada kehendak. Tak ada kehendak bukan Tuhan lah weh. Dia pun buat ikut keputusan kita. Kita demonstrasi hujan baru dia bagi hujan. Kelakar. Kalau kita minta hujan pun dia tu dapat hujan. Siapa sebenarnya bagi hujan? Kita minta ke dia memang nak bagi? Dia memang nak bagi. Jadi berlaku dengan kehendak dia. Kita minta ataupun dia yang kehendaki kita minta. Dengan sebab tu turun hujan. Bukan kita minta baru hujan turun. Oh, kita lah bagi minta hujan turun. Kelakar. Itu bukan Tuhan. Itu kalau Tuhan pun iradat tak sempurna. Siapa? Dia buat ada atas berdasarkan apa yang kita minta. Bukan dia buat mengikut apa keputusan yang dia memang nak buat. Satu salah itikad itu. Kita wajib itikad Allah Ta'ala dia tentu kita azali lagi. Qada dan qadar. Tu. Iradat tu. Wajib semua adalah ketentuan dia. Mesti dia iradat. Dah kudrat iradat ilmu hayat, mestilah qadiran muridan aliman hayyan. Berapa tu? Wadania, kudrat, iradat, ilmu hayat, qadiran, muridan, aliman hayyan. 9. Tadi berapa?
11 campur 9 tak sifat 20. Sifat 20 tu pun kita sebut kudrat iradat ilmu hayat, ada qadirah muridan, maksudnya ada sifat ma'nawiyah. Kita buang ambil kudrat iradat qadirah muridan aliman hayat tu, maksudnya sifat ma'nawiyah tu kita buang. Kalau tak pernah belajar, dengar saya sebut apa. Dia akan jadi 13. Pasal kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, qadirah muridan aliman hayat sami'an basirah mutakaliman tu adalah manifestasi daripada 7 yang lewat. Dah sebut kudrat, tentulah qadir. Bila Allah Ta'ala dia create, tentulah he is the creator. Okey. Bila dia ada kudrat, tentulah dia qadir. Bila dia ada iradat, tentulah dia murid. Bila dia hayat, tentulah dia hayyun. Atas kira ringkas 13. 13 dan 20 realiti sama je. Cuma atas bilang ringkas. Baik. Kalau atas bilang ringkas 13. Itu yang Abu Hasan Asy'ari. Kalau 20 Abu Mansur Maturidi. Baik, 13 tu sebut tak? Ada tak kalam dalam Quran? Wa kalamallahu Musa taklima. Ada. Ada sama basar. Innallaha sami'un basir. Ada ayat Quran? Ada. Tadi banyakai ni ayat Quran. Ada tak Allah Taala hidup? Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Siap. Hayat. Ada tak ilmu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Iradat tak? Yuridullahu bikumul yusr. Innama amruhu idza arada. Arada iradat. Kudrat. Apa ayat Quran? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadaniyah tak? Qul huwallahu ahad. Inna ilahakum lawahid. La ilaha illallah. Oh, cantik tu. Lagi komplit semua. Lagi. Qiyam min nafsih tak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu wal ghaniyul hamid. Al-qayyum tu. Qiyam min nafsih. Al-ghani, kaya. Apa maksud kaya? Tak hajat pada sesuatu. Qiyam min nafsih. Mukhalafah lil hadis kan? Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baqa' tak? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qadim tak? Huwal awwal wal akhir. Awal akhir. Wujud tak? Bodoh. Takkan tak wujud dah, semua sifat ada. Oh tu bukan bodoh. Oh tu memang bodoh. Maksudnya tak payah pakai Quran. Kalau Quran ada. Bila Quran ada, yang sebut Quran ada. Ada lah. Jadi wujud. Wujud dengan dalil alam yang cukup lah. Siap. Itu betul lah sifat 20. Best lah sifat 20. Perkara yang sangat asas. Yang orang kafir, Rasulullah cuma dia tak ajak belajar sifat 20 lah. Wujud kidam bakok tak, tapi dengan sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan disembahkan sebenarnya. Bila Tuhan sembahkan sebenar, mesti tak hajat pada satu makhluk, semua mesti hajat pada dia. Bila dia tak hajat pada satu, mesti dia wujud, mesti dia kidam, mesti bakok, mesti mukhalafah lil hadis, mesti qiyam min nafsi, mesti sama, mesti basar, mesti kalam. Bila dia satu, bila dia semua makhluk mesti hajat pada dia, mesti dia satu, mesti dia kudrat, mesti dia iradat, mesti dia ilmu, mesti dia hayat. Siap, 13. Dah 13, mesti ada ma'ani, mesti ada ma'nawiyah. 20. Siap. La ilaha illallah. Tu kena belajar. Pula tu bila belajar tu, kita akan dapat nyahkan pahaman-pahaman tak betul. Ya. Kalau Allah Ta'ala ke arasy, okey tak? Ni Pak Wahab ajar ni. Allah Ta'ala kat mana? Pak Wahab jawab ke mana? Pak Wahab tau. Pak Wahab tu Wahabi ya. Kalau dia orang lah kita tanya dah, Allah kat mana? Dia kata dia arah. Kalau bahasa lain disebut, kalau tak arah disebut macam mana? Ke langit, ke atas. Apa masalah kalau Allah Ta'ala ke arah? Jawab. Dengan sifat 20 lah. Dia pada tempat lagi. Kalau ada tempat apa masalah? Berajak pada tempat. Untuk kalau tak ada arah, dia duduk di mana? Suruh Wahabi jawab. Jadi kalau tak ada arah, dia tak berhajat pada arah. Dia bukan duduk di arah. Dan kalau kata ada ayat kata duduk, memang duduk lah. Duduk dah kelakar, duduk sifat makhluk. Sedangkan laisa kamitslihi syai', nak campak mana ayat Quran tu? Lam yakul lahu kufuwan ahad, nak campak mana? Dia kata tak kira Allah Ta'ala di arah. Bodoh.
Baik, kalau dia nak pakai kat tu, kelahi dia nak. Pasal Wahabi, kalau dia kata macam ni, pasal Wahabi, antara yang jadi Wahabi ni pasal dia ambil ayat Quran.